Rindu sama cendol. Aku rindu sama cendol. Aku mau cendol. Hai, apa kabar anda semua ya? Ya, anda tentu tahu ini apa yang tergambar ini adalah cendol ya. Semua orang tahu tentang cendol, tapi tahukah anda sejarah tentang cendol ini ya? Tentu ada sejarahnya ya. Kalau anda datang ke negara Asia lah seperti Singapura, Malaysia, Indonesia, ya di Filipina dan sebagainya, anda mesti ternampak penjual-penjual cendol ya di gerai-gerai ya. Jadi cendol ni ialah pencuci mulut yang popular dan tradisional yang hanya boleh didapati di negara Asia Tenggara lah ya. Di Asia Tenggara yang sudah aku katakan tadilah. Jadi kepada yang tak pernah dengar apa itu cendol ya, ia adalah minuman ais kisar yang ramuan asasnya tu terdiri daripada santan ya, jeli hijau yang dihasilkan daripada tepung beras ya, diperbuat daripada tepung beras dan berwarna pandan ya, dan gula melaka yang warna coklat itu ya, gula melaka. Jadi minuman ais kisar ini sangatlah popular di seluruh negara Asia seperti Malaysia, Singapura dan juga Indonesia lah ya. Jadi mustahil kalau tak tahu tentang cendol ni apalah tapi kita cari tahulah tentang apa sejarahnya ya, sebagai pengetahuan ya, kata orang itu sebagai pengetahuan kita ya. Asal-usul cendol ni kurang jelas dan tak diketahui sangat, dan jadi kontroversi sering tercetus perihal daripada tempat lahirnya pemanis mulut ini ya. Ini kita panggil dia pemanis mulut ya. Jadi beberapa tahun lepas lah ya, ada terkeluar ya dia sebagai pencuci mulut terbaik di dunia ya, dan cendol ni tersenarai lah sebagai pemanis mulut dari Singapura, Malaysia, Indonesia ya. Jadi hari ini kita mencetuskan kemarahan netizen yang di antara negara kerana mereka saling mengatakan bahawa cendol berasal daripada negara masing-masing ya. Ya, itu kita belum dapat beri jawapan yang tepat lah ya. Ya, jadi seorang seorang sejarawan ahli sejarah lah yang tahu tentang ini ya, mengatakan bahawa kes ini sama seperti isu rendang jugalah, tiada negara yang tak layak berhak klaim cendol berasal daripada negara tertentu ya. Jadi bukan keseluruhan makanan dan minuman dicipta untuk kita nikmati ni dan kongsi bersama. Jadi tak patutlah nak jadikan satu isu dan kita bergaduh pula pasal cendol ni ya. Ya, yang penting kita sudah jadi pemanis mulut, sudah itu pun sudah alhamdulillah, tak perlulah kita bergaduh ya, bertegang urat ya, berbahas tentang cendol ni asal daripada mana ya. Yang penting kita sudah enak makan cendol, itu sudah cukup alhamdulillah ya kan. Ya, apa kata orang ni, cendol ni terkenal dengan pemanis mulut lah ya, disebut di dalam manuskrip itu dikatakan sebuah daripada santan ya, dibuat daripada santan dicampur dengan gula melaka dan jeli yang berwarna hijau lah, jeli yang berwarna hijau ya, dia seperti agar-agar ya. Dengar pun dah tahu sama ada macam cendol kan, macam mana keadaan cendol. Tapi biasanya diminum dan bukanlah dihidang bersama ais kisar, mungkin kerana ais tidak wujud lagi di zaman dahulu kala ya. Dia cuma makan begitu saja. Dahulu kala mana ada peti sejuk ya kan. Jadi pada zaman itu juga ia agak mustahil untuk didapatkan ais kerana teknologi peti sejuk belum wujud ya. Ketika itu belum wujud lagi dan Asia Tenggara pun tiada negara-negara yang sejuk yang bersalji ya. Jadi sesetengah pihak berpendapat bahawa cendol ni pencipta dari tanah Melayu pada zaman penjajah British. Jadi pihak penjajah British waktu itu dah ada kemudahan peti sejuk dan ais ada digunakan dalam kapal kargo penjajah waktu itu untuk menyimpan barang-barang ya.
Jadi ada sejarah yang mengatakan bahawa cendol wujud hasil daripada sisa ais di dalam peti itu digunakan oleh orang Melayu orang Melayu kita di pesisir Melaka dan Penang itu kita belum dapat pastikan lah ya. Jadi untuk dimasukkan dalam pemanis mulut mereka ketika itu logik jugalah kan. Tambahan pula perkataan cendol pertama kali dicatat dalam Melaya dalam bahasa kita lah ya, termasuk senarai makanan yang boleh didapatkan di Kuala Lumpur pada tahun 1932 ya. Ya itu dia. Jadi cendol ni milik Asia Tenggara sebenarnya ya. Tidak perlulah dipertikaikan ya. Hak milik Asia Tenggara tu termasuklah Singapura, Malaysia dan Indonesia ya. Jadi kita ni kurang tahulah tentang cendol ni ada lebih kurang 10 negara Asia Tenggara. Hal bukan Malaysia saja ya yang makan cendol. Ya di negara lain juga yang di Asia lah ya. Cendol ini ialah minuman yang wujud di Asia Tenggara sejak berkurun lamanya ya. Cendol bukanlah datang dari satu negara tertentu. Ya ini kita tak boleh pertikaikan lah dia daripada negara Asia lah. Tapi di negeri lain, di Eropah, di Amerika tidak mungkin adalah ya. Jadi cendol ni ada banyak rupa dan bentuk seluruh Asia Tenggara ya dari Vietnam yang di bandar ke bandar bersejarah ya, macam seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei dan dekat Timor Leste pun ada tahu. Mereka ada cara mereka buat yang begitu unik sekali tapi di Vietnam pun sudah ada, tapi lainlah caranya, lain sedikit, lain negara lain cara mereka nikmati cendol itu. Ada yang minum terus dari gelas dan ada yang makan dalam mangkuk macam di Malaysia, Singapura dan Indonesia, begitu juga di Vietnam ya. Jadi dessert ini dikenali sebagai, kalau di Vietnam, Cik Ba Mau, yang bermaksud minuman 3 lapis dan agak sama dengan cendol dari segi penyediaan dia. Itu dia. Manakala di Thailand, aku masih ingat lagi ketika aku melancong di Thailand. Di Thailand pula ada lok chong yang rupanya sama macam cendol tapi tidak semeriah cendol ya. Cendol kita agak cantik lah ya. Sementara itu di Indonesia cendol ni dipanggil ais cendol atau dawet, atau kalau korang pergi ke Myanmar misalnya, seperti anda jumpa dessert serupa macam cendol tapi dipanggil moonlit sound ya. Tiap negara adalah cara sebutannya ya. Aku belum sampai lagi di Myanmar. Kalau di dekat Filipina, dessert ni macam ni pula mereka panggil sebagai halu-halu dan warnanya sangat menarik kalau nak dibandingkan cendol tradisional ya. Wah, menarik ya kan. Ya, setiap negara ada caralah bentuk hiasannya ya. Kalau cendol di negara Malaysia ya, dekat mana pun boleh kita beli cendol, tetapi biasanya dijual di pusat penjajah, di kedai-kedai yang nampak di kedai-kedai gerai lah, selalu dijual atas kereta sorong di persimpangannya ya. Cendol sentiasa dapat melegakan sejuk dari kata orang tu, sejuk dari haba tropika. Sebab itulah ramai yang sukakan cendol ya. Tapi di negara sini, di tempat kediamanku di sini, sudah tidak dapat lagi cendol dijual di kereta sorong. Kalau tidak, kita terpaksa pergi di gerai-gerai ataupun di restoran ya. Jadi gini ya, bahan-bahan basic yang diperlukan kalau nak buat cendol ni ialah santan ataupun susu cair ya. Dia menggunakan susu cair, gula Melaka, jeli cendol yang berwarna hijau ya. Biasa kita jumpa cendol berwarna hijau lah ya, jarang ditukar dengan warna lain ya. Kalau warna lain tu cuma kacang-kacangnya lah ya, kacang merah misalnya ya, dan ada orang campur sedikit jagung ataupun kacang hijau yang sudah direbus pun enak juga lah
lah. Setiap negara lain caranya ya. Jadi berwarna hijau itu dan yang paling penting kenalah ada ais kisar ya. Ya sekarang ni kita beruntung ada ais kisar. Di zaman dulu nenek moyang kita belum ada lagi seperti sejuk belum diciptakan. Jadi kalau digabungkan semua bahan ini dapatlah cendol yang lemak manis dan sejuk. Sedap kalau dapat ketika cuaca panas. Jadi kalau di bulan Ramadan memang popular lah ya, cendol-cendol ni disukai ramai ketika berbuka. Tapi kalau sudah makan cendol bulan Ramadan ya, bulan puasa, kita sudah tidak boleh lagi nak makan nasi kerana sudah kekenyangan cendol ya kan. Jadi disebabkan rakyat ya di negara Asia ni kreatif dan suka ya berinovasi dengan makanan. Sekarang dah bermacam-macam jenis cendol, ada tahu. Ada cendol durian, cendol aiskrim, cendol ABC, cendol yang digabungkan dengan ais kacang dan ada banyak topping semacam kacang merah ya. Kacang merah lah sebagaimana aku katakan tadi, kacang merah, kacang hijau, jagung juga dicampur sekali. Memanglah enak ya. Tahap kreatif orang kita ni tak dapatlah kat situ saja. Sekarang ada wujud pula cendol macam-macam lah, perisa cendol boba dan macam lagi. Jangan terkejut pula kalau ada yang diperkenalkan nasi lemak cendol nanti. Kemungkinan jugalah ada saja ya mereka ini. Walau bagaimanapun sekarang pun rupa cendol ni sudah berubah ya, tetap walau bagaimanapun zaman sekarang ni macam-macam perubahan pada cendol-cendol yang dicipta begitu rupa, ditambahkan perasa dan berbagai-bagai buah-buahan dicampur jagung dan sebagainya. Ya, setakat inilah dulu perkongsian ceritaku tentang cendol. Harap anda semua terhibur ya, menambahkan pengetahuan ya. Jadi anda kalau ada cerita tentang macam mana mau bikin cendol yang lebih enak, sila berkomentar lah ya di kolom komentar ya. Ya, terima kasih atas waktu anda. Terima kasih. Kita jumpa di lain waktu. Thank you so much guys. See you for my next video. Thank you so much. Bye. Love you.